Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, sabahu khair, asbahna ala fitratin islam wa kalimati ikhlas wa dinan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqan. Alhamdulillah, syukrulillah azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillah, selamat pagi kepada ikhwah dan akhwah yang saya kasih, yang saya ingin sekalian. Alhamdulillah, pertama kali kita hanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan rahmat, memberikan nikmat bagi kita sama ada hidup kita. Ya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kebaikan pada kita. Maka kita hanya banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimul khabir. Ini adalah satu ayat sebagai kita hanya Allah Subhanahu wa taala telah sebutnya sesungguhnya. Nah, orang yang baik ke orang yang ada เกียรติ nah แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้าณที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala คือผู้ที่ยังเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้าดังที่อายัดนี้นะอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala ได้ตรัสให้กับพวกเราอินนะอักรามะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมนะผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้าก็คือผู้ที่มีการตักวาต่ออัลลอฮฺอินนัลลอฮฺอาลีมุลคอบีรนะแท้จริงแล้วในที่อายัดนี้นะพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวให้กับพวกเราในฐานะผู้ที่มุมินผู้ที่มีเกียรติยิ่งณที่อัลลอฮ์คือผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นเราจงตักวาต่ออัลลอฮ์ให้มากชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดของเราต้องการที่จะรักตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ประการแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฟัรดูให้แก่เรานั้นก็คือการถือศีลอดเพื่อที่เราจะได้รักละอัลละกุนตัตตะกุนฮัมดุลิลลาห์ฮัมดุลิลลาห์ในวันนี้เราจะมาต่อในเรื่องของรอมฎอนของเราอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บัญญัติรอมฎอนการซิยามของเราการถือศีลอดของเราย่อมมีฮิกมะห์ย่อมมีความประเสริฐคุณค่าของมันนะถ้าเราดูในด้านของการแพทย์นะมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะที่ไม่ใช่ด็อกเตอร์อิสลามนะแต่ว่าเขาเป็นด็อกเตอร์ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเขาได้บอกว่าการถือศีลอดนั้นการที่เราอดอาหารในกลางวันนั้นจะส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอันนี้ถือว่าเป็นฮิกมะห์หนึ่งนะเป็นหนึ่งฮิกมะห์ที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บัญญัติการถือศีลอดให้กับพวกเราในฐานะผู้ศรัทธามุมินนะที่ได้ถือศีลอดถือว่าเป็นหนึ่งฮิกมะห์
Ini adalah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Sama ada ini adalah hikmah di segi dunia. Hikmah di segi dunia adalah kita boleh sihat akan badan kita apabila kita puasa. Kita akan menahankan benda apa kata nantang kita tu, benda hak duk dalam badan kita tu panggil tu boleh sihat. Sihat wal afiyah, ini satu benda yang kita nak. Ini satu perkara yang kita nak dapatnya, iaitu sihat wal afiyah. Oleh itu ikhwah yang saya kasih, yang saya ingin sekalian, maka kita hanya mari dengar apanya kelebihan puasa itu pada bulan Ramadan dan hikmat-hikmatnya berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah, satu hikmat yang baik yang kita sihatnya puasa itu mendapati sihat akan tubuh badan kita. Nah, dapatinya rahmat, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mari dengar apakah rahmat, apakah hikmat, apakah faedah krusial akan berpuasa. Sesungguhnya puasa di bulan Ramadan itu adalah ibadat yang fardu oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib atas orang muslim, bahkan berdiri dengan menunaikan dia kerana mempunyai ketaatan kepada suruhan Allah, dan demikian itu dari bab menyendiri hak ta'abbudiyah kepada Allah, serta yakin dengan bahawanya bagi puasa dan larangnya dari sekalian ibadat itu adakah hikmat-hikmat yang baik dan faedah banyak, tiada meliputi dengan dia ilmu malaikat Allah Ta'ala. Maka hikmat dan faedah itu diantaranya. Nah, alhamdulillah การที่เราได้ถือศีลอดนั้นถือว่าเป็นบทบัญญัติหนึ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติให้กับพวกเราและก็ในบทบัญญัตินั้นย่อมมีฮิกมัตมากมายนะย่อมมีคุณค่ามากมายนะแต่ว่าณที่อัลลอฮ์เท่านั้นที่ ada rusia banyak yang sama ada yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Tetapi setengah yang mana kita tahu, iaitu puasa ialah mendapat kesihatan. Banyak kesihatan akan tubuh badan dan rahmat di antara muslim. Demikian itu, dia akan dapat darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Maka puasa itu mensihatkan tubuh badan, dan memujahadah akan nafsi dia. Mujahadah akan nafsu mereka itu untuk tak buat akan benda maksiat, akan benda kejahatan. Maka datangnya pada bulan Ramadan ni, kita mujahadah diri kita dengan nafsu kita. Nafsu kita sama ada nafsu kita kuat untuk buat kejahatan, nafsu syahwat kita. Maka apabila datangnya puasa, dia akan dapatnya, orang panggil kata hikmat, boleh mujahadah dengan nafsu kita. Ini satu hikmat puasa kita. Sebagaimana bulan Ramadan itu adalah seafdal bulan setahunnya, maka padanya diturun Al-Quran, dan pada Lailatul Qadar, dan ia adalah bulan yang maghfirah dan rahmatnya dan redanya. Pada itu sebesar-besarnya bulan ni.
Nah, ya atas satu hikmah nah, bulan Ramadan adalah bulan yang sebesar-besar bulan dalam setahun. Alhamdulillah, tanya boleh insya-Allah taala nah. Kita akan jawabkan belakang sikit lagi nah. Insya-Allah taala nah. Insya-Allah kita pakat tanya apa yang masalah dengan berkaitan dengan puasa, kita akan jawab. Nah, sebentar sikit lagi nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada bulan Ramadan ini adalah satu bulan. Nah, bulan seafdal-afdal bulan dalam setahunnya bulan. Kerana bulan Ramadan ini adalah bulan yang turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Bulan yang diturun akal Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang turun Quran Subhanahu wa taala. Maka itu adalah sebaik-baik bulannya. Kerana katanya Syekhul Islam Iman Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, puasa itu adalah 3 darajat. Iman Ghazali telah menyatakan di sini puasa itu adalah 3 darajat. Yang pertama puasa umum, yakni menahan perkara, nah, menahankan perut kita, menahankan perut dari benda syahwat. Nah, menahankan untuk kita akan syahwat kita, setiap anggota kita. Ini adalah puasa di segi umum, yang mana Imam Ghazali telah sebut. Yang kedua ialah puasa di segi khususan, menahankan pendengar, pelihat dan lidahnya dan tangannya dan kakinya dan sekalian anggotanya dari dosa-dosa. Ini puasa di segi khusus, yang mana Imam Ghazali telah menyatakan puasa sini bukan kata puasa dengan saja. Dengan perut saja, dengan tak makan, tak minum. Tapi puasa di sini dengan menahankan benda apa kejahatan kita. Tangan kita jangan duk ambil benda yang tak baik, yang benda tak molek. Mata kita jangan duk lihat benda-benda maksiat. Telinga kita jangan duk dengar benda-benda maksiat. Dan lidah kita jangan duk ngupak kat orang. Nah, dan setiap anggota kita nah. Ini adalah puasa di segi khusus, yang mana Imam Ghazali rahimahullah telah sebut bagi kita. Nah, dan lagi puasa di segi khususan, itu puasanya hati. Ya, puasanya hati di sini, puasa hati balah mana? Puasa hati dengan dekati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah nah. Alhamdulillah. 3 perkara yang mana Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah telah sebut. Nah, Iman Al-Ghazali di segi puasa itu 3 darajat nah. Nah, 3 taraf panggil saradat nah. Saradat ในการถือศีลอดของเราที่อิมานกอซาลีได้กล่าวให้กับพวกเรานั่นก็คือพุทธะนะก็คือการถือศีลอดทั่วไปก็คือการถือศีลอดก็คือการระงับในการกินการดื่มต่างๆนะแล้วก็การญิฮาดกับชะฮวะแล้วก็ระดับที่2ก็คือการถือศีลอดของเราก็คือการถือศีลอดกุซุก็คือกุซุซอนในที่นี้ก็คือการถือศีลอดโดยการละเว้นนะทุกๆอวัยวะของเรานะทุกๆส่วนร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นตาของเราในการที่ดูสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นมักซิยะห์นะเราละทิ้งสิ่งนั้นหูของเราในการที่เราได้ฟังสิ่งมักซิยะห์เราได้ละทิ้งสิ่งนั้นนะนี่เป็นระดับที่2และก็ระดับที่3ก็คือการถือศีลอดด้วยหัวใจของเรานั้นผูกพันต่อ Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah. Itu adalah satu hikmah akan dekati kita pada Allah Subhanahu wa taala nah. Satu hikmah. Insya-Allah taala nah yang mana ada sakut soalan akan berkaitan dengan Ramadan maka boleh akan tanya. Nah, kita boleh tanya insya-Allah yang mana boleh jawab kita akan nak jawab akan soalan itu nah. Walaupun tidak boleh jawab kita akan mari kongsi pada esok hari nah.
InsyaAllah ta'ala nah. Alhamdulillah. Ini adalah hikmah puasa. Dan lagi kelebihannya, kelebihan kurang puasa nah. Kurang puasa bagi puasa, kelebihan pada puasanya di sisi kami ialah daripada hadis kelebihan puasa pada bulan Ramadan seperti berikut, iaitu hadisnya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdanya ia inna fi jannatil baba yulkhalu lahu rayyan yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah la yadkhulul jannah ma'ahum hadu ghairuhu yuqalu aina sha'imun faqad qulu minhu fa inha dakhalal akhiruhu ghaliqah lahu yadkhulul jannah minhu huma. Hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari pada fi dalam babur rayyan lis-sha'im. Nah, iaitu pada rukun hadisnya yang ke 4. Nah, dah hadis yang ke 95 dan 96 nah. Fi siyan babur rayyan lis-sha'im. Nah, alhamdulillah. Ini adalah satu kelebihan akan puasanya. Nah, untuk orang yang puasa yang dia akan dapat kelebihan ini nah. Iaitu yang mana daripada hadis ini nah, iaitu menyatakan bahawasanya puasa tu yang bermaksudnya sesungguhnya dalam syurga itu adalah satu pintu. Nah, yang adanya satu pintu yang bernamanya ia Babur Rayyan. Nama pintunya nama Babur Rayyan. Nah, yang mana satu pintu yang bernama Babur Rayyan dimasuk oleh ia nah pada hari kiamat. Dimasuk oleh ia iaitu orang yang berpuasa pada hari kiamat tiada dimasuk serta mereka itu oleh seorang lain dari mereka itu. Nah, katanya dia di mana orang yang berpuasa, maka masuk mereka itu daripadanya. Maka apabila masuk orang yang akhir daripada mereka itu, laku ditutupkan akan pintu itu, maka tiada masuk daripadanya seorang pun. Nino ya atau pintu nungในความประเสริฐนะสำหรับผู้ที่ถือศีลอดนะมี1ประตูนะที่สำหรับผู้ที่ถือศีลอดเท่านั้นนะที่เขาจะได้เข้าประตูนี้นะนั่นก็คือแท้จริงแล้วในสวรรค์มี1ประตูนะ1ประตูนะสำหรับผู้ที่ถือศีลอดนะที่เรียกว่าประตูอัรรอยานสำหรับผู้ที่ถือศีลอดเขาจะได้เข้าในBabur Rayyan. Maka bukanya pintu Babur Rayyan itu, maka pintu Babur Rayyan telah tanya di manakah orang itu yang berpuasa. Maka apabila orang puasa itu masuk pada pintu itu, masuk akan habis semua pada orang yang puasa, masuk boleh masuk ke pintu itu. Maka orang yang akhir kali masuk pada pintu itu telah tutup akan pintu itu. Tidak boleh dimasuk akan orang yang lain kecuali orang yang puasa saja. Masya Allah, tabarakallah. Ini satu kelebihan. Satu kelebihan bagi orang yang berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Maka kita nak gapo, kita jangan kata puasa kerana saja. Kita sungguh dengan amalan, sama ada zikir, sama ada baca Al-Quran, sama ada istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala nah untuk kita nak dapatnya pintu Babur Rayyan ini. Nah, ni khotah bisik bagi orang puasa boleh masuk. Orang tak puasa tak boleh masuk pintu ni. Orang tak puasa tak seharaplah kata nak masuk pintu Babur Rayyan ini. Nah, pintu surga yang bernama Babur Rayyan.
Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ikhwah yang dikasihi sekalian. Nah, insya-Allah nah, kelebihan itu banyak akan disebutnya. Tapi dengan masa yang terhad, yang mana kita berada pada hari ini nah, kita akan membicarakan beberapa satu hadis saja yang mana kita sebut dengan bahagia kebahagia puasa itu. Kuapa Rusia kebahagia puasa. Nah, alhamdulillah. Maka kita sungguhlah puasa kita. Kita puasa dengan sungguh balas mana? Kita puasanya dengan sungguh sini. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini satu kebahagiaan. Ni satu bahagia insya-Allah saudara kita tanya bab rayyan ada berapa pintu, insya-Allah kita akan jawab lain kali Nah, insya-Allah taala tabarakallah. Insya-Allah lah bab rayyan adalah kota bisik bagi orang yang puasa. Dan satu hadis lagi menyatakan bahagia. Puasa itu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan semata-mata beriman dengan Allah Ta'ala kerana mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya diampunkan bagi dosa-dosa telah lalunya. Ini adalah satu kebahagiaan. Sesiapa pudai ที่ถือศีลอดของเขาด้วยศรัทธาต่อ Allah dengan keyakinan, dengan beriman kepada Allah, mengharapkan pahala pada Allah, maka dia diampun akan dosanya yang telah lepasnya diampun, nescaya diampun baginya dosa-dosa yang telah lalunya. Dosa yang mana telah lepas mari yang dia buat, maka dosa dia diampunnya sama ada dosa kecil. Dosa kecil diampunnya. Kalaulah dosa besar itu dia kena bertaubat, bermunajat pada Allah. Apabila dia buat satu dosa besar, dia kena munajat pada Allah. Dia tak akan diampun dengan sebab kita puasa, tapi kita kena minta munajat pada Allah apa dosa yang kita buat, dosa besar itu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah sebaik-baiknya dosanya. Dan lagi hadis, lagi kebaikan dengan puasa itu, yang mana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia adakah surga itu diampun? InsyaAllah tabarakallah surga itu tidak diampun tetapi Allah Subhanahu Wa Taala diampun akan benda itu dengan benda satu-satu benda wasilah yang kita nak dapatnya, iaitu wasilah pauma kita nak pergi pada surga, tapi kita mari kepada dunia ini kerana ta'abudiyah yang mana saya sebut saat ni. Ta'abudiyah kita kepada Allah, iaitu dengan kitanya buat dengan perintah yang mana disebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi wasilah kebaikan kepada kita, iaitu memberi rawang puntotan bagi kita, itu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Iaitu satu hadis lagi daripada Abi Hurairah kelebihan bahagianya bagi puasa, orang yang berpuasa, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawatul khamsu wa jum'atul ila jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahum
ma tunibatil kaba'ir. Yaitu hadis ini daripada rokon daripada keluar daripada Imam Ahmad, yaitu rokon hadis yaitu 8717, dan keluar daripada Imam Bukhari yaitu rokon hadis 38, keluar daripada Imam Muslim rokon hadis 70, daripada Imam Tirmizi rokon hadis 283, dan keluar oleh Abu Daud yaitu rokon hadis 1372, wan Nasa'i 2000 insyaallah tabarakallah. Ya. Masya-Allah tabarakallah, insyaallah. Yang mana sebut itu syirik. Syirik itu Allah Subhanahu wa taala tidak diampun akan dosa syirik. Syirik itu Allah Subhanahu wa taala tidak diampun kecualinya dia kena kata syirik ni adalah satu dosa yang besar lah. Syirik itu adalah dosa yang besar. Yang mana dosa yang besar, maka diampunnya itu dengan kitanya kena bertaubat pada Allah. Dengan apa yang kita buat syirik pada Allah. Kerana ada satu hadis menyatakan syirik pada satu malam. Ni hadis sakut dengan nisfu Sya'ban. Satu malam iaitu malam yang Allah Subhanahu taala akan lihatnya hamba dia, maka diampunnya dosa hamba mereka, kecuali dua golongan yang Allah Subhanahu taala tak ampun, iaitu satu golongan yang buat syirik, yang kedua iaitu golongan yang balah dengan jiran dia dengan keluarga dia. Ni Allah Subhanahu taala tak ampun. Maka itu kita kena bertaubat pada Allah. Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah, satu hadis yang mana saya sebut saat ini, iaitu yang bermaksud hadis ini sembahyang 5 waktu dan Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan itu mengampunkan dosa-dosa, di antaranya selamat dia, yaitu diampunnya jauh dia akan dosa besar-besarnya. Iaitu hadis kantun ni danก็คือการละหมาด5เวลาการละหมาดวันศุกร์ถึงอีกวันศุกร์การถือศีลอดรอมฎอนอีก1รอมฎอนเป็นการลบล้างบาปที่มีขึ้นระหว่างเวลานั้นทั้งนี้เมื่อมีการหลีกเลี่ยงจากบาปใหญ่. Alhamdulillah. Ayat sini diampun dosa di sini dengan kita kena jauh pada dosa besar lah. Jauh kita daripada dosa besar baru diampun. Oleh itu kita jangan buat akan benda-benda yang membawa akan dosa-dosa besar. Di antara insya-Allah taala saya akan sebutkan lain-lain kali akan benda sakut pair dengan dosa-dosa besar yang mana Allah Subhanahu wa taala tak ampun akan dosa itu. Kita kena minta taubat. Baru Allah Subhanahu wa taala ampun akan dosa-dosa besar itu. Alhamdulillah. Pada hari ini insya-Allah kita akan dapat mufaedah yang mana saya telah sebut akan hari ini. Dengan masa dalam 20 minit, dalam setengah jam yang mana kita bertemu pada hari ini insya-Allah saya duduk di masjid rumah saya di depan rumah saya masjid depan rumah saya insya-Allah tabarakallah dengan kelebihan yang bahagianya kita berada pada bulan puasa ini, sama ada kita banyaklah berdoa pada Allah. Banyak kita berdoa pada Allah supaya kita dapatnya taufik, dapatnya hidayah pada Allah, sama ada bulan Ramadan al-bahagia ini. Supaya kita nak cari malam Lailatul Qadar pada 10 akhir Ramadan, yang mana malam yang lebih baik pada 1000 bulan.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr nah. Yang mana kita nak cari malam 1000 bulan itu nah, maka kita sungguh ibadat kita sungguh ambil yang awal-awal Ramadan sehingga akhirnya Ramadan kita. Nah, sama ada akhirnya Ramadan kita itu sungguhlah dengan bahagianya kita untuk duduk pada bulan Ramadan. Nah, masya-Allah tabarakallah nah. Nah, saya duduk di kampung Taliang nah. Kampung Taliang, Tabah nah. Masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini saya haraplah kita akan berjumpa pada esok hari pada jam seperti ini nah. Jam pukul 6 selepas subuh. Nah, sehingganya setengah jam yang mana saya nak mai kongsi akan sakut pair dengan Ramadan nah. Insya-Allah nah kita akan berjumpa pada esok hari pula nah. Pada ini nah insya-Allah nah. Iaitu maka saya haraplah mengundur diri dulu nah. Saya akan sehari kita akan bertemu. Yang mana silap salah daripada percakapan saya, yang mana kebaikan, maka haraplah kita ambil manfaat itu. Kerana setiap anak ada kesalahan berlaku. Kullu bani adam khata' wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap anak ada kesalahan, kecuali kesalahan itu dengan dia bertaubat pada Allah. Maka kita hanya banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.